إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا
نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث This is not a phone. This is a cafe, a photographer, a pet groomer, a music studio. أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, apa kata sama-sama kita mulakan hari kita dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alright, dan sambil tu saya nak juga anda share kepada member-member dan rakan-rakan anda di pagi ini dengan tanya dia, korang dah sarapan ke? Nak tak sarapan minda dengan Abang Abu? Hari ni Abang Abu nak cerita banyak benda mengenai satu benda yang saya rasa memang diminati ramai iaitu macam mana nak kaya. Bila sebut kaya je, ramai orang yang suka sangat nak jadi kaya. Mudah-mudahan kekayaan kita tu akan sentiasa Allah rahmati. Alright. Tajuk kita hari ini adalah formula jana kaya. Bukan kaya ada ingat nanti apa ni formula jana kaya pula. Ada formula jana kekayaan. Alright. Ataupun formula jana kekayaan. Macam mana kita nak menjana benda tu, sebab kalau kita lihat dalam keadaan kehidupan, kita memang dah memang kekayaan ni adalah satu benda yang memang selalu diceritakan. Alright, tapi dia tak diceritakan secara lengkap, secara betul, secara yang orang boleh lakukan. Jadi apa yang Abang Abu nak dalam ilmu wang dunia akhirat daripada hari ini, insya-Allah, esok dan juga setiap Jumaat hingga Isnin, setiap 9 pagi hingga 10 pagi, insya-Allah kita akan bercerita mengenai formula. Alright, formula jana kaya. Tapi saya ada beberapa formula yang seterusnya, seperti formula free, formula to become free, financial free, formula to be rich ni ialah kaya kan. Itu ultimate dia. Tapi permulaannya ada the Mercedes principle yang saya juga akan ceritakan kepada anda, right, dalam minggu-minggu ataupun hari-hari yang berikut, insya-Allah. Kenapa saya nak bagi tahu benda ni? Sebab bila kita memahami formula ni, dia jadi benda yang mudah tau. Maksudnya di akhir nanti insya-Allah kita capai sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tengok ramai orang ni daripada awal permulaan mereka lakukan apa-apa ni dengan satu harapan di mana bila mereka bersara ni kan, mereka mempunyai wang yang cukup, mereka boleh melakukan banyak benda dalam kehidupan mereka sebab dia dah mula kumpul daripada awal Tapi apa yang kita tengok daripada rekod yang kita boleh buat some analisa ni, dia mengatakan bahawa ramai orang ni tak sampai umur dia 50, 60 ataupun beberapa tahun, 5 tahun selepas dia bersara, dia dah tak ada duit. Habis semua duit. Kerana apa yang diorang buat tu tau. Apa yang diorang buat tu sebenarnya adalah satu consumption rather than creation. So dia tak ada consumption, dia tak ada creation, dia lebih kepada consumption. So dia ada duit, dia mungkin apa yang dia dapat tu sebenarnya lebih rendah daripada apa yang dia belanjakan, sebab pada pandangan mata ni, bila duit banyak tu dia macam kita nampak banyak duit ni, yang kita ambil sikit je kita pakai. Tapi lama-lama kerana dia consumption, dia bukan creation, dia jadi habis dan akhirnya habis. So itu sebenarnya berlaku pada ramai, dan sebabnya adalah daripada segi financial planning conventional, di mana mereka hanya tunjuk sesuatu pada orang yang mungkin tak ada ilmu kewangan langsung. Sebab itulah saya hari ini setelah saya study, semalam saya ada baca sikit dan lepas tu saya nampak, ini mungkin sebabnya kita tidak mempunyai satu ilmu kewangan yang betul tau, yang tak correct. Jadi sebab tu saya rasa mungkin saya nak kongsikan benda-benda ni supaya daripada perspektif seorang yang faham dua-dua. Saya ni pernah menjadi financial planner, right? Saya pernah menjadi financial planner di Singapura dan juga Malaysia, di mana kita bagi advice untuk mereka melabur, dan biasanya benda tu sebenarnya tidak cukup apabila sampai satu masa. Tetapi harapan yang kita bagi pada orang-orang yang melabur tadi seolah-olah mereka ni cukup lah, tak perlu lagi kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu
kesilapan yang sangat nyata, dan saya sebab tu rasa benda tu tak cukup. Benda tu sebenarnya tak cukup. Dan ini juga sebabnya saya memulakan untuk nak mengajar pasal kewangan, sebab apa yang disampaikan oleh mereka-mereka ataupun pakar-pakar ataupun institusi yang selalunya menjadikan bab kewangan ni sebagai satu benda yang nak ajar secara percuma dengan menggunakan tag-tag kami pakar, kami tahu segala-galanya, kamilah benda-benda ni. Jadi ini sebenarnya menjadikan kita yang mungkin belum faham sangat, kita mula terbeli dengan jualan-jualan itu, dan akhirnya kita rasa kita terselamat, tetapi selepas satu jangka masa baru kita sedar yang sebenarnya tak cukup, kita telah melakukan satu kesilapan. Jadi itulah yang saya nak betulkan balik, nak bagi orang-orang yang mungkin macam aku juga dulu kan, macam kita tak tahu apa benda ni kan, dalam kita tengok, aduh tak cukup lah. Jadi itu sebabnya saya nak bersama-sama dalam setiap hari Isnin hingga Jumaat untuk kita bincangkan formula nak jana kekayaan secara betul. Dan sebelum tu kita perlu faham, right, untuk menjana kekayaan, it is about not consumption but it's creation. Jadi pertama hari ini saya akan lebih bincangkan mengenai memahami, understanding. Alright, kita mula memahami kaedah-kaedah benda-benda macam tu, right? Contohnya apa itu financial independent, apa itu di samping financial independent, apa tu financial freedom, apa tu financially rich, apa tu acceleration, like accelerate. Macam mana kita nak accelerate, formula of accelerate. Dia ada prinsipal accelerate untuk mempercepatkan, memperlajukan dalam kita punya gear kewangan and all those stuff, right? Jadi, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, sebenarnya pertama adalah mengenai kita memahami minda, creation punya mindset. Kita perlu ada satu mindset creation. Alright? Sebab selama ni kita lebih, kalau kita tumpukan tengok balik kita punya ni, kita lebih kepada consumption. Kita lebih kepada consumption, sebab tu banyak kali minda kita tak dapat create something. Jadi hari ni saya nak buka sedikit minda untuk saya nak bagi tahu anda macam mana kita boleh membawa ROI pulangan berjuta peratus. Dia orang ni bangga dengan 10%, 15%, 20%. Sebenarnya kita punya potensi untuk membawa balik satu infinity punya return. Right? So that is kekuatan minda yang kita ada, yang mungkin kita kurang faham. Jadi hari ini Abang Abu nak kongsi benda tu supaya kita dapat belajar sesuatu daripada formula kaya ni, insya-Allah, right? So saya nak just mulakan dengan mungkin seperti biasa soalan-soalan yang mungkin kat sini kita ada. Alright, soalan kalau ada soalan, bukan soalan lah, kita nak just tanya. Yes, not consumption but creation. Betul Azab. Alright, kita nak cerita pasal not consumption but creation. Sebab saya percaya dalam sesuatu yang kita nak capai ni, dia is all about creation. It's not about consumption. Betul? Tapi dalam nak memahami creation ni, saya nak bagi tahu beberapa benda. Alright, untuk kita menjadi create. So untuk nak create ni, you tak perlu duit. Tak perlu duit. Okay, aku nak bagi ni tips sikit. Alright, aku nak tulis. Tak perlu wang. Alright, that's the first one. Okay, untuk formula kaya ni, untuk formula jana kekayaan, first prinsipal dia tak perlu wang. Sebab ramai orang dia ingat dia perlu duit. Sebenarnya itu yang tak perlu. So anda tak perlu duit untuk mencapai kekayaan atau menjana kekayaan. Ini mungkin ada orang rasa, ya ke, boleh ke, alamak ini lagi satu lah, scammer lah dia ni, lantak kau nak percaya tak percaya, right? Tapi adik-beradik Abang Abu yang datang kelas program-program Abang Abu, kita dah buktikan yang sebenarnya untuk kita nak memulakan ataupun menjana kekayaan anda tak perlu duit. Itu yang first. Alright, saya nak tekan kat sini. Ini benda prinsipal yang saya nak awak faham. Alright, dan kat situ boleh juga jawablah. Kalau ada soalan ke, kalau mungkin tak setuju. Mana setuju, macam mana Babu? Boleh kita cerita juga kat sini. Alright. Okay, yang tu first. Jadi, kena first kali dalam minda creation ni, minda nak create ni, awak perlu ada satu formula jana kekayaan. Dan formula ni tidak memerlukan satu tak perlu duit. Alright, tak perlu duit. Tak perlu duit. Dan kedua ni, saya nak just tambah sini. Kedua adalah, alright, dia tak perlu
dia tak perlu security. Dia tak perlu rasa macam security tau. Security ni macam, alamak, kalau aku duit ni macam mana ni, kalau hilang macam mana ni, kalau tak jadi macam mana ni. So kita tak perlu ada risau mengenai security, mengenai like apa yang kita buat tu, sebab kita tahu like creation. So consumption yang biasanya perlukan security, consumption, dia dalam minda consumption. Kita nak fahamkan benda ni saja, right? Minda consumption ni dia perlukan security, dia perlukan duit. Sebab kalau tak, macam mana dia nak beli? Macam mana kalau dah habis nanti, dia ada that. Tapi minda creation ni dia tak perlu duit sebab dia tahu macam mana nak create. Dia tak perlu security sebab dia tahu macam mana nak create duit. Jadi saya nak you mula memahamkan benda ni, right? Benda ni mungkin ambil sedikit masa untuk faham. Tapi sebab tu hari ini saya nak tumpukan untuk anda memahami prinsipal-prinsipal dia untuk kita create, kita mencipta satu minda creation, alright? Minda creating. Minda macam mana nak menjana daripada menghabiskan ataupun mengikis ataupun menggunakan. Kita nak create, alright? Waalaikumsalam Raihan, Ismail, Azhar. Azhar pun dah cerita pasal not consumption but creation. Assalamualaikum Ikhwan, alright, terima kasih Ikhwan Ibrahim daripada Sabah. Dan kita juga Andy, okay, kita ada Azhar dan kita juga ada Nurahan. Terima kasih kerana datang dan saya nak berikan anda tepukan, brothers and sisters. Kita nak bagi tepukan kepada yang datang pada pagi ini untuk bersama-sama nak saksikan satu benda yang saya nak cerita mengenai formula jana kaya. Bukan kaya, kaya. So, benda ni kita bincangkan mengenai, saya tulis juga, supaya ada yang mungkin tak terkeliru. Alright, minda jana kaya ni, kita nak talk about mindset creation, alright, versus consumption. Tak tahu aku punya spelling betul ke tak ada. Consumption. Tak, kau check nanti, kalau silap kau cakap aku. Alamak, dia terlampau jauh pula macam ni. Kita kena kecilkan sikit. Yes. Alright. Okay, dalam formula jana kaya ni, kita nak cerita pasal minda creation and not consumption. Alright, dia kena ada P kat depan ni. Consumption. Alright, okay. Jadi kita tak nak cerita benda tu, alright. So kita nak fahamkan, sebab sebelum kita nak menjana ni, kena ada this mindset dulu. Sebab dalam minda creation lah baru you boleh create duit. Alright, kita nak cerita pasal mana create ni. So untuk tu perlu ada beberapa benda. Satu, awak kena ada mindset tak perlu wang. Minda creation ni dia tak perlu duit. Tapi minda consumption dia akan rasa perlu duit ni. Dia perlu duit. Dia perlu duit. So saya tak nak benda tu. Saya nak awak mula faham, dalam minda creation awak tak perlu ada duit. Dan awak tak perlu ada security. Awak tak perlu takut, aku ni kalau ini jadi ni macam mana, jadi tu macam mana. Kalau itu tak perlu security sebab dia faham macam mana nak create security kat situ. Okay. Tak perlu ambil financial risk. So ini penting sebab apa? Dalam minda creation ni, anda tak perlu nak ambil financial risk. Maksudnya nak masuk dalam saham yang kita tak kenal, nak masuk itu semua tak perlulah, babe. Alright, you tak perlu nak risau dengan benda-benda macam tu. Sebab dalam minda creation ni, we are not bothered about tak ada duit ke ada duit, is nothing. Alright, apa security akan perlu, aku tak ada ilmu, tak ada. Alright, and kita tak perlu nak pergi ambil financial risk. Macam kita mula nak melabur dalam benda yang tak faham, apa benda ni semua tak perlu untuk minda creation. Cuma minda consumption ni, yes, dia perlu, dia cakap, perlu ambil risiko dalam, kita kena melabur dalam saham, kita kena melabur dalam benda-benda yang berisiko tinggi. Alright, supaya kita dapat pulangan yang tinggi. Itu adalah minda consumption. So saya nak mula anda faham dua minda ni yang berbeza sebenarnya. Sebab tu kita tengok orang yang capai kekayaan, dia boleh menjana kekayaan, dia tidak mempunyai minda consumption. Dia minda creation. Sebab tu dia boleh create dan create dan create.
Orang yang minda consumption ni dia tak boleh berjaya, babe. Sebab dia tak boleh jadi kaya. Sebab dia punya mindset adalah first, dia nak buat apa-apa kena ada duit. Kalau tak ada duit tak boleh. Oh, dia kena ada benda macam ni barulah dia boleh dia takut habis, dia perlukan security. Ketiga, dia perlukan risk, dia kena ambil risiko dalam pelaburan, dalam kewangan yang tu stuff. So itu yang sebenarnya berlaku pada orang-orang yang minda consumption. Sebab tu dalam creating, dalam kita nak meng-create dalam formula jana kaya ni, awak tak boleh ada minda consumption, awak hanya perlu letak minda, iaitu minda creation. Jadi antara yang kita nak awak mula faham, yang mungkin tak setuju tau, ada yang mungkin rasa macam tak setuju ni, susah ni kan, tapi itulah realitinya, right? Jadi kalau anda memang nak mencapai sesuatu yang Abang Abu nak kongsikan pada anda adalah 4 ni, dan saya nak tambah lagi. So, awak tak perlu nak macam contohnya take chances tau. Take chances ni macam konon-konon ada peluang ni. Kita tak ambil ni rugi. Dia tak perlu ada tu. Minda consumption yang ada benda tu. Minda consumption ni dia ada, aku kena ambil peluang ni, kalau tak nanti terlepas. Tapi minda creation, dia hanya akan mula fikirkan secara lain. Dia tak akan terburu-buru. Maksudnya tak perlu. Jadi dia tak perlu nak take chance. Sebaliknya dia akan take calculated, take action, take tindakan yang ada fakta dia. Itu kelebihan bila kita cerita pasal taking benda-benda macam tu, right? So itu yang saya nak juga anda mula faham. Faham tak so far aku cerita apa ni? Mungkin kita ada sedikit macam interaction sebelum saya masuk lagi. Saya nak bagi lagi 3. Alright. So ada tak, faham tak benda yang saya mula nak kongsi kepada anda yang ada kat sini? Sambil tu tekan love banyak-banyak, biar orang lain pun dapat ilmu yang memang rare lah. Benda yang aku sampaikan setiap hari ni dia rare. Dia bukan benda yang common, tapi dia benda yang rare. Jadi saya nak adik-adik Abang Abu yang ada kat sini, dia mula faham benda-benda ni. Dia memang akan membawa anda untuk mencapai sesuatu yang sangat berbeza. Alright, jadi hari ini kita cerita pasal formula jana kaya, dan kita nak memahami apa itu mindset creation dan mindset of consumption. Alright, dan mindset creation perlu untuk formula jana kaya. Alright, mindset creation perlu untuk kita aplikasikan dalam formula jana kaya. Jadi apa tu mindset creation? Mindset creation, dia tak perlu duit. Mindset consumption, dia perlu duit. Mindset creation, dia tak perlu apa-apa security. Mindset consumption, dia perlu ada security. Mindset creation, dia tak perlu nak ambil financial risk yang dia macam, aku terpaksa melabur dan aku terpaksa letak. Tak ada. Alright? Consumption dia ada, aku kena simpan dekat ni, simpan kat sana, aku kena ada, dia need to take risk. Dan mindset creation, dia tak perlu nak ambil chances yang dia tak tahu. Dia tak perlulah nak terburu-buru nak itu dan ini. Tapi mindset consumption, mindset consumption dia akan sentiasa nak take chances. Dia takut terlepas, dia takut rugi, dia takut, walaupun mungkin benda tu benda yang dia tak faham, tapi dia takut sebab dia takut terlepas. Aku nak take this chance. Alright, itu awak faham. Alright. Tak faham memang ni level tinggi sikit Kak Rin. Kena faham tu betul. Memang kena faham. Kalau tak faham, memang dia lain. Faham ni dia cepat lah. You bila faham ni, kekayaan jana tu dia cepat gila. InsyaAllah dia cepat gila, right? Tak perlu duit orang lain. Other people money, dia cakap kan. Sebenarnya mindset creation tak perlu. Aku tulis lagi terus. And bismillah. Tak perlu kontak atau link orang. Then tak perlu, ni saya just nak bagi supaya luck lah, konon-konon luck.
Okey, ini antara benda yang saya nak awak fahamkan betul. Abang pun nak memang bincang ni je, benda yang saya dah letakkan kat sebelah sini ni. Sebelah sini macam mana? Apa yang saya dah letak sebelah sini ni adalah benda yang kita bincangkan hari ini. Alright? Jadi saya nak, kalau awak tak faham, awak tanya saya boleh terangkan supaya hari ini je yang saya nak awak fahamkan, sebab dalam nak mencipta atau menjana kekayaan, awak perlu ada mindset creation mindset, iaitu mindset creation means dia mindset yang create, mencipta, mindset pencipta, mindset mencipta. Dia bukan mindset consumption yang menghabiskan. Alright, dia mindset yang create. So that is the formula of the universe. Sebab tu orang ni dia universe tu dia created to, dia dicipta untuk memberi tau, dia create. Tapi manusia ni dua, satu dia create dan satu lagi dia solve problem. Itu perbezaan kita manusia dengan alam-alam apun makhluk lain tau. Makhluk kita ni diberikan minda fikiran untuk kita boleh menyelesaikan masalah. Kita solve problem. Mindset kita create and solve problem. Kreatif. Dia panggil creative and solving problem. Sebab tu kalau kita tengok daripada zaman kita duduk dekat gua sampai hari ni kita duduk kat bulan. So dia sebenarnya manusia ni boleh mencipta dan boleh juga solve problem. Dia akan menjadi, sebab itu memang fitrah minda kita. Jadi apa berlaku sebenarnya? Minda ni telah dibox dalam kekayaan. Alright? Dalam kekayaan ni, minda ni telah dibentuk sebagai consumption punya minda. Sebab tu kita mencari duit dengan bekerja, gaji, sebab consumption. So we need to consume. So in order to consume, we need job. Alright? Jadi kirakan job dan orang, sebenarnya benda ni dicipta oleh orang-orang yang kaya. Dia minda creation. So dia nak create, dia terpaksa mencipta minda-minda consumption. Jadi minda consumption ni perlu mengharap kat dia. Jadi dia boleh gunakan orang-orang ni untuk create untuk dia. Okey, saya mungkin pergi terlampau tinggi sangat kot. Alright, turunkan sikit supaya aku dapat sampaikan secara lebih senang untuk orang faham. Tapi kalau faham benda yang saya tulis ni, ya Allah, kau memang ni aku tulis ni semua ni, nampak ni. Semua saya tulis ni. 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 Macam mana ni? Macam itulah. Aku nak pakai benda ni. Alright. Okay. So, yang pertama tak perlu duit. Betul? Untuk mindset creation ni tak perlu duit. Kan you boleh start dengan apa yang you ada. You boleh start dengan ideas, dengan knowledge. Sebab tu, untuk minda creation, awak tak perlu benda-benda ni. Tapi apa yang awak perlu ada adalah, sebenarnya adalah benda ni je. Sebenarnya apa yang awak perlu ada untuk minda creation adalah knowledge je. Okay, ilmu. Ataupun kita panggil dia ilmu. Alright. Itu yang sebenarnya awak kena ada dalam, dalam minda, untuk minda creation ni, awak kena ada satu je. Awak kena ada knowledge dan ilmu. Right? Knowledge ataupun ilmu. Itu je yang perlu ada. Yang benda-benda lain ni semua tak perlu ada untuk minda creation. So tak perlu duit sebab you boleh mencipta sesuatu tanpa duit. You boleh create money without money. You boleh create so many things without money. Maksudnya awak tak perlu duit untuk create something. Nak create kekayaan. Untuk create kekayaan ni awak tak perlu duit. Ramai orang tersilap mengingatkan bahawa nak mencipta satu kekayaan awak perlu ada duit. So itu yang first. Minda consumption tu sama tak macam minda scarcity? Tak, minda scarcity dan consumption dia macam adik-beradik juga. So minda consumption ni, alright, dia act because of that scarcity. Alright? Because of that scarcity tu, alright, daripada scarcity punya mentality, dia create minda consumptions. So dia perlu tu. Jadi dia perlu ada duit. Nampak? Dia perlu ada duit. Minda consumption ni perlu ada duit. So munculnya daripada scarcity tadi. Kalau tak ada duit macam mana? Dia macam tu. Tapi minda
Creation dia come from abundance mentality. Ada, boleh buat. Tak perlu duit. Right? Itu first. Kedua, tak perlu security. Oh, aku tak perlu ada ilmu. Contohnya, tak adalah belajar tinggi. So, dia tak perlu ada security untuk dia macam create. Alright? Creation maksudnya dia tak perlu. Dia boleh create. Dia berurusan direct. Jadi, dia tak ada perlu security keduniaan ni. Oh, aku kena ada. Contohnya, saya sendiri pernah macam cakap benda. Tapi itu dari segi formula yang perlu kita lakukan. Dan kita lakukan dengan minda mindset. Contohnya saya cakap, oh kita kena ada security, kita kena ada, yes. Tapi dalam minda yang berbeza. Bukan minda scarcity, alright? Minda abundance. Alright? Okay, jadi itu yang kedua. Ketiga, tak perlu ambil financial risk. Sebab bila you ada minda creation, you tak akan mengambil financial, maksudnya you tak akan mengambil risiko-risiko kewangan yang tidak ada asas. Macam melabur dalam tu, melabur di dengar ni, duduk 24 jam dengar benda yang sebenarnya macam hanya menjadikan kita terlalai dan terleka dengan benda-benda ni sampai kita lost sebenarnya tujuan hidup kita ni apa. Kita lost disebabkan kita ambil financial risk. Bila kita ambil financial risk, kita perlu tahu benda tu, kita akan duduk menghabiskan masa dekat situ banyak. Sebab tu ramai orang yang main saham ni, dia adalah minda consumption. Minda creation adalah orang yang mengeluarkan saham. Yang mengeluarkan saham, yang memang cita-cita dia nak IPO kan company, yang nak buat itu adalah minda creation. Tapi minda consumption adalah because dia perlu ambil financial risk. Tapi minda creation dia tak perlu ambil financial risk, malahan dia create that opportunity for people. Alright? So itu yang ketiga. Dan chances, maksudnya tak perlu ambil chances sebab ramai orang yang minda consumption ni dia tertipu dengan chances. Alright? Orang datang cakap awak tak ambil benda ni rugi. Ini sekali saja dia cakap ini Bitcoin akan meletup, lepas ni tak melabung kau hancur. Ini peluang ni, awak tak buat benda ni sekarang awak tak boleh. So because dia minda consumption ni dia akan ambil chances. Tapi minda creation dia tak akan ambil chances yang dia tak tahu. Malahan dia create chances. Dia create chances for people. Awak ambil sini. So dia attract. So saya nak awak fahamkan benda ni sebab perjalanan abang-abu ni dia lain sikit untuk awak nak follow. Tapi kalau follow dia jadi benda yang lebih make sense. Dia lebih make sense and you can achieve something yang you beyond imaginations. Itu yang abang-abu nak sampaikan supaya awak follow. Sebab tu mungkin anda yang betul-betul ikut dan follow adalah orang-orang yang insya-Allah memang terpilih untuk membawa amanah untuk jadi kaya dan terus membantu ramai orang. Alright? Sebab tu kita memang rasa saya ni sangat seronok bila saya boleh bercakap dengan macam ni. Sebab saya memang yakin orang yang dapat ilmu dan faham benda ni insya-Allah dia dalam satu perjalanan yang betul lah. Alright? Jadi you tak perlu ambil chances bila you ada minda creation. Alright? And then you tak perlu nak duit orang lain. So because you can create. Bukan you perlu orang lain. Orang lain tu akan bagi awak duit tu untuk awak gunakan. That is the creation mindset. You will no go and ask for people money tau. Bang, ni lah. That is consumption mindset. So kita sebab kita nak duit tu, kalau tak kita dia macam tu. Tapi minda creation you tak perlu tau. Orang akan datang. Saya nak benda ni, saya nak be part of you lah. Saya nak be part of this. Saya nak be part because you create, you attract benda tu rather than you pergi cari. Jadi you tak perlu duit orang sebab you boleh create. You boleh create duit tu, right? So maksud saya you tak perlu nak pergi meminta orang sana kan. Dia akan datang sendiri. Dia akan datang sendiri. Sebab tu perlu ada ilmu. Kak Rin, kena ada ilmu Kak Rin. Dia kena ada ilmu, kena belajar. Sebab tu belajar dengan orang yang betul. Belajar dengan orang yang memang betul-betul boleh kasih something. Sebab it's ilmu. Bila belajar dengan orang-orang yang ada ilmu ni, you akan tahu sebenarnya mereka ni semua adalah minda creation. They are not minda consumption. Alright? So tak perlulah nak duit orang. Untuk tu you can create. Alright? You can create banyak opportunity yang ada untuk orang datang kat kita.
Right? And then tak perlu juga contact atau link-link dan bagai. Like link-link tu lah, saya ada underground, saya ada underground, ni semua adalah minda consumption. Minda creation dia tak akan ada. Malahan dia akan create an opportunity yang orang tu yang akan datang kat kita dan memberikan kita apa yang kita nak sebenarnya. So that is how the mindset, the creation mindset punya power yang kita tak sedar, yang kita tak perasan, yang kita tak gunakan. Right? Sebab tu kita macam kurang faham. Kita tak tahu macam mana nak tukar kita punya mindset consumption yang memang dah berpuluh tahun kita ni duduk dalam minda consumption. Kita diyakinkan bahawa kita perlu ada kerja, kita perlu ada itu, kita perlu ada ini, kita perlu ada security, kita perlu ada orang. Semua ni adalah minda-minda consumptions. So we've been living in the world of consumptions punya mindset punya people yang menyebabkan ramai orang tak betul-betul keluar dan menjadi creation. Because kalau kita tengok dalam dunia ni, kita hanya ada dalam 5 hingga 10% of people yang ada minda creation. Yang lain tu lebih kepada minda consumption. Alright? So dan akhir sekali, minda creation tak perlu luck. Dia tak akan, bukan tak percaya, maksudnya dia tak akan depend on luck. Dia akan create that luck. Tapi minda consumption ni dia akan tunggu pada luck. Dia cakap, aku tunggulah. Jadi ini yang membezakan antara dua jenis orang ni. Jadi sekarang saya nak mungkin buka peluang untuk kita lebih bersoal jawab, supaya saya rasa benda yang saya sampaikan ni adalah benda yang mudah sebenarnya, tapi mungkin disebabkan benda-benda seperti first time ataupun tak. Jadi saya nak just like bagi benda tu pada anda lah, kalau nak. Tapi apa yang perlu kita ada untuk minda creation adalah the knowledge, right? Ilmu. Macam mana kita nak dapat ilmu ni adalah benda yang seterusnya. Tapi saya nak you all faham apa yang Abang Abu cuba sampaikan. Alright, so sekarang kita nak cerita, kita nak tengok. Sekarang baru dia tanya, okay, Pak tak faham lah, sila explain. Alright, tak faham, sila explain. Ini bila bab-bab macam ni aku boleh explain macam ni je. Sebab nak belajar benda ni memang kena datang kelas yang penuh. Lepas tu attend kelas tu, jangan tak attend. Sebenarnya benda ni saya memang muatkan dalam program Soft Abang Abu, insyaAllah. Dalam tu memang saya letakkan benda-benda ni yang akan kita belajar secara mendalami. Macam mana nak create mindset punya, how to create creation mindset, not consumption. Alright. Okay, kita ada apa ni? Nak create how. Okay. Nak create how ni, it depend, macam saya cakap, nak create duit. How to create duit? So, it's all about from your idea yang you masukkan dalam minda ni, the thoughts. And then with the thoughts, you start to apply ataupun buat and you have it. So, it's about be, do and have. So, be dalam ni, do with the whole body, the process, and have what inside here in the real world after the process of doing. So, itu perjalanan dia lah. So that's how you can create. First, you need to create dalam minda dulu. In your thoughts. Create in your thoughts. Can you see $1 million in your thoughts? If you can't, then you can't get it, babe. So first, you need to look in your mind, by looking at your mind, inside your mind. Can you create that $1 million? Or can you create a business? Can you create semua tu dalam? So first, create that. And then do. Start to do the planning, do the action, do the whatever action plan you start to do. And while that, you have to use that mind again to see it, do it, and then insyaAllah you're going to get it. So be, do, and have. Be, do, and have. Itu formula dia untuk nak create. Alright? Okay, saya harap benda juga bagi you all macam something yang to thoughts. Alright, terus tekan love tu. Janganlah tak tekan love, babe. Mana adik-beradik lain? Nampak? Inilah ilmu-ilmu yang ramai orang ni dia lose. Lepas tu terkejar-kejar sana, terkejar sini, tak tahu apa benda. Sebab terlepas ilmu-ilmu yang sebenarnya, kalau faham, rugilah dia orang ni. Tapi nak buat macam mana? So, aku ni cerita untuk aku juga kan. Jadi, apa yang aku sampaikan ni sebenarnya untuk aku juga. Jadi, aku mula faham benda yang aku cakap ni. Jadi, dia macam jadi lagi best. Alright?
Okey, sekarang saya nak buka lah kepada mana? Syamir ada kat sini, Syamir. Kak Ro, Hairul Zaman Hairul Zaman pun ada kat sini. Small change, big impact. Alright, sahabat yang pernah saya bagi tahu, kau terlampau banyak idea, but action going where? Bila para kawan tanya nak buat apa, saya just bagi opinion apa yang sesuai dengan mereka. Apa ni? Saya tak faham. Okay, Nur Raihan, apa sebenarnya soalan ke, or you are giving some thoughts je? Sahabat saya pernah bagi tahu, kau terlampau banyak idea, but action going nowhere. Bila para kawan tanya saya buat apa, saya just bagi opinion apa yang sesuai dengan mereka. Bagi opinion ni something yang senang sangat. Tapi I tak tahu apa sebenarnya yang Nur Raihan nak cuba sampaikan, sebab saya tak dapat faham apa yang Nur Raihan cuba sampaikan. Kalau boleh sampaikan dengan lebih ni, then maybe saya boleh explain lah. Sebab saya tak faham. So ada tak lain soalan sambil kita tunggu ni? Dah nak dekat pukul 9.50 dah. Alright ke? Ada soalan lain ke? Ada soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya pada Abang Abu, insyaAllah boleh dipersilakan tanya soalan mengenai topik hari ini, formula jana kaya. Untuk permulaan, sebab Abang Abu nak just cerita macam mana kita nak mula. It's all about the right mindset. Ilmu dan mindset. Mindset kaya iaitu mindset creation. Alright, untuk permulaan hari ini Abang Abu nak just share benda ni, sebab benda ni sangat-sangat penting dan berguna untuk kita memulakan. Kalau ini tak betul, it's going to be difficult, it's going to be challenging untuk awak nak belajar ataupun nak dapat ilmu yang power sangat ni daripada Abang Abu. InsyaAllah. Alright, so aku macam tak gunting rambut dah. Lama sangat. Kalau dulu macam selalu gunting. Hari ni saya ada perjumpaan juga, kena cukur sikit misai dan semua. Okey, ada ke soalan nak tanya mengenai benda ni? Dah faham semua? Ke memang kau tak faham? Cuba kau berinteraksi sikit, komen dekat situ apa yang mungkin awak tak faham. Ada tak benda yang awak nak tanya daripada benda ni? Sebab tak guna tau saya bagi benda ni kalau tak faham. Rugi babe kalau tak pakai. Serius. I tell you, you are making the biggest mistake in the world by not understanding what I'm trying to tell you and using it for your usage. Alright, ada juga yang tak faham, dia dah pening, dia cakap, kau tak faham lah Bu. Terima kasih, sebab ada benda memang ada orang Allah tak bagi pemahaman. Tak maaf lah. Ada orang ni kan, Allah memang tak bagi pemahaman. Dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. So itu kita kena minta Allah supaya kena faham benda tu. Kalau tak faham memang tak boleh faham. Sebab Aloe Vera Beauty, yes, memang kena join kelas insya-Allah. Tapi kelas yang seterusnya, join lah yang kelas kecil-kecil. Tapi kelas Abang Abu yang sebenarnya dia bulan 2 tahun depan. Sebab kita dah 2 batch sedang berjalan. Jadi batch ketiga adalah Februari nanti baru kita ada ambil the next slot. Tapi bagi yang berminat untuk berdepan dengan Abang Abu selama 5 hari. Kalau anda memang berminat untuk berdepan dengan Abang Abu 5 hari dalam workshop face to face hanya untuk 50 orang sahaja, dengan hotel, dengan makan, minum, semua Abang Abu kasih sekali dengan benda tu. 5 hari belajar financial mastery and business leverage. Right? Financial and business mastery. Alright, personal finance and business mastery ni Abang Abu akan buat pada 21 hingga 26 di Bangi Hotel. So bagi yang berminat, awak boleh join saya. 5 hari kita buat camp gila babe. Jadi 6 hari 5 malam. Pagi sampai petang, dan lepas tu kita tekan terus buat banyak benda lagi. So 5 hari kita akan berkumpul, right? 50 orang, dan kita akan create duit babe. Tak perlu ada apa-apa kau tu, right? Okey, patutkah kita banyak share pandangan? Sometimes orang pandang result kita, bila kita pun macam biasa-biasa, orang akan yes. Sebab tu saya cakap, you boleh share, boleh cerita, boleh share pada orang, insyaAllah. Kita boleh bagi pandangan. Tapi kita buat pandangan, kita bagi tu, apa
apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Apa yang kita buat? Ada tak kita buat benda tu? Kalau kita buat benda tu, maka apa yang kita sampaikan tu akan lebih impact. Tapi kalau kita hanya bagi pandangan tanpa kita sendiri tak buat benda tu, jadi benda tu tak ada impact. Bukan pasal orang dengar ke tak dengar. Orang dengar tak dengar tu, orang underestimate kita ke, orang bagi kita whatever, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia orang. Jangan ambil masalah dia orang jadikan masalah kita. Pandangan orang terhadap kita adalah masalah dia orang, bukan masalah kita. Alright. Janji kita faham diri kita, kita tahu apa yang kita buat, dan untuk nak memberi pandangan, kita perlu buat apa yang kita bagi tadi. Kita perlu buat. Kita perlu tahu, ataupun kita at least kita memang faham sangat, sebab kita ada orang-orang yang buat benda tu dan kita memang bersama dengan mereka bila kita buat benda tu. Jadi kita boleh bagi tahu. Tapi kalau kita sendiri tak tahu, kita pun tak buat, lepas tu kita cerita, maka benda tu tak akan sampai pada orang tu, right? So, jangan takut untuk kita nak bagi tahu sesuatu kepada seseorang, tetapi pastikan apa yang kita sampaikan tu adalah benda yang kita buat. Right? Itu yang first. Terima kasih kepada sharing baru-baru ni saya dengar tentang mindset creation ni, semoga dapat membuka minda saya. Right? Okay. Minda mindset ni very important, mindset creation ni. Okay, untuk join kelas AA, saya belum dapat bagi full comment. Itu pun ini pun di kampung Kuala Terengganu, bergilir dengan si Belin Jahit. Alright, itu bukan sesuatu yang saya boleh itu terpulang pada masing-masing. Jangan bagi jangan bagi alasan. Kalau tak boleh, yes, aku tak boleh sebab aku ada komitmen. Maksudnya setiap benda ni Allah rezekikan pada orang-orang yang bersedia. Sebab tu bila kita nak sesuatu tapi kita tak bersedia, Allah tak akan bagi. Alright? Kita nak tapi kita tak bersedia, maka Allah tak akan bagi benda yang kita nak. Kan? Allah takkan bukakan, bukan Allah tak bagi, Allah bagi, tapi Allah hijab benda tu tak nampak kat kita. Peluang tu tak datang kat kita disebabkan pelbagai faktor. Tapi yang pertama, untuk kita nak dapat sesuatu, kita kena mula bersedia. Bersedia ni kita perlu melalui beberapa benda yang perlu kita lalui untuk mendapatkan benda tu. Jadi doa pada Allah. Kalau nak sesuatu, doa pada Allah, right? Allah je lah yang boleh permudahkan segalanya, bukan kita. Kita ni tak boleh. Tapi yang penting, apa yang kita nak tu kena kuat. Kita kena faham, kita kena tahu apa yang kita nak. Itu benda yang saya rasa perlu kita fahamkan dalam creation mindset ni. Alright? Okay, boleh Alright, so ada lain. InsyaAllah semoga info berguna dari AA dapat direalisasikan. Alright, teruskan buat selalu dengar, share kat orang. Kan, share. Lepas tu tekan love. Takkanlah 840 lebih je love. Korang ni apa? Memang jenis tak suka bagi orang love Bagilah, tekan love je. Tekan love, tekan share. Kan? Ada rugi apa-apa ke? Tekan je. Ini juga adalah satu cara untuk memberi. Alright? Untuk menunjukkan kita memberi. Kita ni memberi. Kita menggembirakan. Contohnya bila kau tekan love tadi, kau share tadi, siapa gembira? Aku definitely gembira. Kan? Jadi kita tanpa kita buat banyak benda, hanya tak share macam tu, dengan tekan love macam tu, dah menggembirakan orang. Kita dah dapat banyak kebaikan daripada buat benda. Jadi jangan buang masa kita tanpa kita macam menggunakan masa sepenuhnya. Sambil dengar, tekan love, tekan share, komen, tanya soalan. Ini cara dia kan, untuk kita jadikan ilmu tu lagi melekat, lagi power, insyaAllah. Alright? Okay. Alright, ada ke soalan lain yang mungkin nak tanya? Sebab hari ni saja. Jadi esok saya nak sambung dengan apa yang Abang Abu nak bagi esok adalah, besok kita nak bagi 3 stages of dalam financial stage ni ada 3, iaitu financial independent, financial freedom dan financial financially rich. Dia independence, freedom and rich. Apa maksud ketiga ni kita akan faham besok hari Jumaat. Saya nak bagi benda tu untuk anda bersedia, alright, untuk bersama dengan Abang Abu dalam proses ni. Alright, dan bersedia, alright. Jadi siapkan satu buku nota sendiri. Right, untuk sesi-sesi yang akan bersama dengan Abang Abu ni, awak siapkan satu nota dan mula ambil.
Alright, hari ini adalah hari yang pertama dalam formula jalan kaya dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, sesi ataupun episod yang satu insya-Allah. Alright, so adakah apa-apa soalan yang anda nak tanya pada saya? Alright, kalau ada dipersilakan untuk tanya. Kalau tak, saya akan ambil sedikit kata orang tu sajalah kot untuk hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ni memberikan anda sedikit impact dalam kehidupan. Alright, dan saya nak just berikan anda benda ni, iaitu ni mana tu. Alright, bagi anda yang belum lagi membuat keputusan untuk bersama dengan mereka ni semua, alright, pada next class soft will be February 2021. Okey, jadi benda ni yang saya nak alright, okey. Saya nak just bagi tahu anda, okey, program bersama ustaz saya pada goal getting ni lah. Tengok goal getting. Alright, goal getting 2021 ni awak jangan lupa. Alright, tengok atas ni. Atas ni goal getting 21. Atas ni goal getting 21. Alright. Goal getting 21 ni kat atas ni. Alright, datang bersama dengan it's going to be like online. Alright, best sangat. Alright, datang, achieve. Alright. Okay. Dan juga ni. Pergi kat sini. Alright, aku dekatkan sikit nanti. Aku pergi dekat kat situ. Begini. Pergi scan dan terus buat bayaran sekarang dan daftarkan diri awak. RM20 sahaja, insya-Allah. Bersama dengan ustaz saya, Ustaz Isa Deraman kat atas sana tu. Atas sana tu. Lepas tu kita ada Dr. Aziz juga ada kat situ. Kita ada Datuk Ali Majlis, kita ada N, kita ada Haji Asri, kita ada Ustaz Hafiz. Alright, dan di belah sini saya tak update lagi. Sebenarnya kita ada daripada Singapura juga kita ada. Jadi just take this opportunity to sign up for this program, insya-Allah. And kita berjumpa, alright, di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Ke ada soalan lagi ke? Tak ada Alright. Okey, itu saja. Alright. Okey, kalau tak ada tu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa esok ada something yang special. Saya nak bagi pada anda permulaan dalam formula jannah kaya ni. Lesen untuk kaya kita dah cerita. Kita dah sekarang nak masuk ke bab formula jannah kaya ni. Dia akan ambil masa yang panjang sikit. Jadi saya tak nak awak tertinggal serta kita nak go through this yang ada kat sini dan sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada program formula jannah kaya ni, insya-Allah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.